Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Dekat dengan Allah, dekat dan jauh dari Allah bukan dari segi jauh dan dekatnya yang jarak, tetapi dengan makna karamah, kemuliaan dan kehinaan. Orang yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang derhaka jauh darinya, tak perlu kafir dan diketahui. Jauh, dekat dan menghadap berlaku kepada orang yang bermunajat. Demikian juga dekat hamba dengan Tuhannya dalam syurga dan beri harapannya tak perlu kafir dan diketahui. Jadi seseorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan di sudut jarak berapa kilometer, berapa meter. Bukan maksud macam tu. Dekat dengan Allah Ta'ala ni di sudut hubungan. Sejauh manakah hubungan kita, takarub kita, ibadat kita, doa kita, tawakal kita kepada Allah. Orang yang macam ni orang yang paling dekat dengan Allah. Sebaliknya kalau orang yang meninggalkan ibadat, dia buat maksiat, dia jauh dengan Allah Ta'ala. Begitu juga dekat dengan syurga dan juga neraka bukan di sudut keadaan kafiat, tetapi di sudut amalan dia, ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Huraian. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berada di suatu arah atau tempat sehingga ada jarak dekat atau jauh antara dia dengan manusia. Allah telah menyebutkan bahawa dia dekat dengan hamba-Nya. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dengan makna karamah, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan firman-Nya, Kalla la tudi'hu wasbir waqtarib. Dan sebaliknya, sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan doa yang soleh. Jadi maknanya pertamanya dekat di sisi Allah Ta'ala yang dimaksudkan di sini dengan rahmat. Dan juga yang dimaksudkan Allah tidak berada di suatu arah. Yang ini dah kita sebut beberapa kali dalam pengajian kita. Di dalam huraian maksud dekat di sudut rahmat. Adapun di sudut zat diri memang Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas daripada arash, kerana dalil-dalil yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran terlalu banyak. Sekurang-kurangnya dia ada 7 tempat selain daripada hadis Nabi, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan yang Maha Pemurah itu berada di atas arash. Yang dimaksudkan yang dekat di sini adalah di sudut rahmat, di sudut kasih sayang Allah, di sudut ilmu Allah. Okey, terus. Perintah supaya sujud kepada Allah dan bermunajat dengan berdoa, kerana dengannya Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda, Aqrabu ma yakunu al-'abdu min Rabbi wa huwa sajidun faqtir du'a. Keadaan yang paling hampir seseorang itu kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Oleh itu, perbanyakkanlah doa ketika sujud. Di sinilah nak menunjukkan dengan rahmat. Ada ketika dalam keadaan bukan dengan zat. Bila dengan rahmat Allah Ta'ala, hampirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seseorang hamba, di antaranya ketika seseorang hamba berada di dalam keadaan sujud. Bila sujud, kita telah merendahkan bukan sahaja tubuh badan kita, jasad kita di hadapan Allah, bahkan kita telah merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kita merasakan diri kita koman, hina di hadapan Allah. Di situlah kita sangat hampir dengan Allah Ta'ala. Di sudut apa tadi? Di sudut rahmat dan juga kasih sayang Allah. Okey, terus. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, Anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudi, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu biqa wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berdoa ketika sujudnya,
Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku kesemuanya, sama ada yang kecil atau yang besar, yang di awal dan juga di akhir, serta yang jelas dan yang tersembunyi. Okey, terus. Dekat dengan Allah juga terdapat dengan makna rahmat Allah. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'an inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan selalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Orang yang sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain adalah orang yang dekat dengan Allah dan akan mendapat rahmat Allah. Manakala orang yang melakukan kerosakan akan mendapat kemurkaan dan dia jauh dari rahmat Allah. Jadi dalam doa, di antara perkara yang perlu ada di dalam hati kita, khaufan, maknanya takut. Berdoa tu takut kepada Allah. Yang keduanya tama'an, tamak. Tamak nak dapat keampunan Allah, tamak nak dapat pahala, tamak nak dapat syurga. Jadi perasaan itu kena ada dalam hati. Jadi berapa ramai orang berdoa ni Allah Ta'ala tak makbul doa dia, sebab tak disertakan perataan takut dan juga tamak. Hati dia lalai di dalam berdoa. Dia berdoa dengan mulut dia tapi tak masuk di dalam hati, tak disertakan dengan perasaan. Okay, terus. Pilihan ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan ia tertulis dalam mushaf-mushaf. Ayat-ayat Al-Quran sebagai makna kalam Allah, sama dari sudut kelebihan dan keagungan, namun setengahnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungannya, seperti ayat kursi, kerana yang tersebut dalamnya ialah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesarannya dan sifat-sifatnya. Oleh itu terhimpun dalamnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungan. Sebahagiannya pula hanya mempunyai kelebihan sebutan, dan apa yang tersebut iaitu orang kafir tidak mempunyai keutamaan. Ayat Quran ni dia ada terlebihan yang tersendiri, ada fadilat yang tertentu. Di antaranya tadi disebut sebagai ayat kursi. Dia ada kelebihan dia ada fadilatnya apabila diamalkan. Okey, terus. Huraian. Ini merupakan jawapan kepada satu kemungkinan, iaitu setengah ayat Al-Quran mempunyai kelebihan atas yang lain, sedangkan semuanya merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bagaimana boleh membeza satu ayat dengan yang lain? Bagaimana nak beza? Semuanya kalam Allah. Daripada surah Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas, semua kalam Allah Taala. Tak mana yang kata beza tu? Okey, terus. Persoalan ini dapat dijawab, iaitu dari segi ianya itu kalam Allah, semua ayat adalah sama. Membaca mana-mana ayat atau surah di dalam Al-Quran sudah pasti akan memperolehi ganjaran pahala dari sisi Allah. Namun dari segi isi kandungan dan penekanan makna, terdapat kelebihan pada ayat tertentu yang tidak terdapat pada ayat yang lain. Oleh sebab itu, terdapat beberapa ayat dan surah tertentu yang mempunyai ganjaran khusus apabila membacanya. Okey, di antaranya ada ayat-ayat yang berbentuk penekanan. Kalau di dalam bahasa Arab ada huruf taukid, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi penyayang. Dia ada beza dengan ayat tak guna inna, huruf taukid. Satu lagi Allah Ta'ala di antara bezanya, selain daripada guna huruf taukid inna tadi ataupun anna, ada ayat-ayat yang dimulakan dengan sumpah, wal asri wal fajri wasyamsi, bersumpah. Mesti beza dengan ayat-ayat lain. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, nak menunjukkan suatu perkara yang akan disampaikan itu sangat penting. Menunjukkan walaupun semua kalam Allah, tetapi di antara satu surah ataupun di antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain mempunyai keistimewaan yang tersendiri, sebab ada ayat-ayat yang berbentuk penekanan. Okey, terus. Contohnya surah Al-Ikhlas yang membacanya itu menyamai 1/3 Al-Quran. Surah ini berkenaan dengan tauhid, dan tauhid itu 1/3 daripada perbahasan Al-Quran yang mengandungi perkara tauhid. Jadi 1/3 daripada Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, tentang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dan kisah.
Ayat Al-Kursi pula mengandungi penekanan akidah. Sesiapa yang sentiasa membaca ayat ini di malam hari pasti akan mendapat pengajaran dari Allah, penjagaan dari Allah, dan tidak akan didekati syaitan. Itu kan ada hadis ada hadis bila beramal ayat kursi sebelum tidur pada waktu malam kan, Allah Ta'ala jaga dia insya-Allah. Okey, terus ini kerana kandungannya itu menggambarkan seorang itu memohon perlindungan daripada Allah yang Maha Kuasa. Namun begitu perlu disedari bahawa sebagaimana terdapat hadis yang sahih tentang kelebihan membaca surah tertentu, terdapat juga begitu banyak hadis yang tidak sahih. Oleh itu, dalam hal ini perlu dirujuk kepada para imam hadis yang telah mengkaji status setiap hadis kelebihan ayat dan surah tertentu. Jadi kelebihan ataupun fadilat surah-surah ataupun ayat-ayat Quran ni ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan maudhu' pun ada. Jadi penulis ni kata kena rujuklah kepada orang hadis, ulama-ulama hadis. Banyaknya cerita tentang fadilat ni hadis tidak sahih. Jadi kalau kita nak mengetahui dan juga nak membezakan mana satu hadis yang menceritakan tentang fadilat, status dia sahih, dan yang mana satu dhaif, yang ni kena rujuk kepada ulama-ulama hadis. Okey, terus Tingkatan antara nama dan sifat Allah. Demikian nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sama sahaja dari segi keagungan dan keutamaan, tiada perbezaan tingkatan padanya. Okey, terus Huraian. Dari segi keagungan dan keutamaan, tiada perbezaan tingkatan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kerana semuanya itu menunjukkan kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Sifat yang banyak menunjukkan kepada kesempurnaan zat. Jadi semua nama-nama Allah, nama juga adalah merupakan sifat kan. Yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala itu nama yang indah-indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Jadi di sudut nama dan sifat sama sahaja. Tak ada yang lebih, tak ada kurang. Semuanya menunjukkan sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah. Semuanya lebih. Okey, terus. Namun dari segi ta'alluq hati dengan sifat-sifat Allah, ada bezanya antara satu sifat dengan yang lain. Dari segi pengertian dan kandungan makna sesuatu sifat Allah, itu ada yang lebih utama kepada mukmin. Sebagai contoh ayat Al-Quran yang menyebut sifat rahmat Allah, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika qala 'adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla shay'in fata'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun." Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukan bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi mana okey. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di sudut sifat dan nama Allah Ta'ala tu sama. Ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sifat dan nama. Tetapi di sudut ta'aluk, kepergantungan hati kepada kita terhadap sesuatu sifat, terhadap sesuatu ayat, terhadap sesuatu nama Allah Ta'ala, dia ada beza. Hati kita tadi. Contohnya ikatan kita dengan sifat Rahman. Hak tu banyak. Rahman, kasih. Kita banyak berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah dosaku. Takluk hati kita pada sifat tu, kepada ayat itu, kepada nama itu. Hak tu ada beza dengan sifat-sifat yang lain. Jadi kebanyakan manusia bila dia berdoa tak sertakan nama-nama sifat-sifat yang lain. Al-Qudus, Al-Malik, apa ada lagi? Al-Hadi, Al-Muntaqim. Dia tak bergantung sangat. Padahalnya semua sifat Allah Ta'ala sama, tetapi di sudut pergantungan hati dia lebih banyak guna yang tu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dia banyak guna yang tu. Di situ, di sudut pergantungan hati ada beza. Okey, terus. Ayat ini menyatakan bahawa sifat Rahman itu adalah sifat yang paling unggul. Ini menunjukkan ia adalah sesuatu yang sepatutnya lebih diharapkan oleh setiap mukmin. Manakala sifat murka pada Allah itu patut dihindari olehnya. Nama Allah Al-Azam. Nama Azam ini maknanya nama-nama yang agung, nama-nama yang hebat. Okey, terus. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW
yang menunjukkan wujudnya perbezaan antara nama-nama Allah yang indah. Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya bahawa Allah mempunyai nama yang agung. Sesiapa berdoa dengannya akan diperkenankan, dan sesiapa meminta dengan menyebut akan diberikan. Contohnya sifat hayyu dan qayyum yang terdapat dalam ayat Al-Kursi. An Anas annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-manna bari'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Faqala النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Daripada Anas bahawa beliau duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Sedang di situ ada seorang lagi bersembahyang. Kemudian dia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa bagimu jualah sebagai segala kepujian. Tiada Tuhan melainkan Engkau yang Manan, yang Maha Muliakan, yang menciptakan langit dan bumi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang Maha Hidup dan Maha Mentadbir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya dan yang agung, yang apabila berdoa dengannya akan diperkenankan, dan sesiapa yang meminta dengan menyebutnya akan diberikan. Ini sebahagian daripada Asma'ul Azam. Sahabat ini pas sembahyang dia doa sebut yang ni. Doa yang kita baca tadi kan. Jadi Rasulullah kata, apa doa yang sahabat baca tadi? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu Nabi kata siapa-siapa doa dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang ni, Allah Ta'ala tak tolak doa dia. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa ni kan. Satu lagi ada lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatik astaghis. Ini sebahagian pendapat ulama yang mengatakan ini Asma'ul A'zam. Nama-nama Allah yang agung, bila disertakan nama ini di dalam doa, insya-Allah doa akan dimakbulkan. Okey, terus. Anak-anak Rasulullah SAW, Fahir dan Ibrahim adalah anak-anak lelaki Rasulullah SAW. Sementara Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Kulthum merupakan anak-anak perempuan baginda radhiyallahu anhu. Huraian, ini merupakan isyarat bantahan terhadap golongan yang mendakwa bilangan anak-anak Rasulullah SAW lebih daripada atau kurang daripada ini. Contohnya golongan Syiah mendakwa bahawa Fatimah satu-satunya anak Rasulullah SAW, manakala yang lain adalah anak Khadijah dengan suaminya yang terdahulu, atau anak saudaranya iaitu adik-beradik Khadijah yang bernama Hala. Syiah juga mendakwa isteri Sayyidina Uthman itu anak tiri bukan anak kandung. Lihat Ja'far Khalid Al-Najafi. Ini dalam kitab, nama kitab pengarang dia dan nama kitab Al-Kashful Ghita an Kafiyati Mubahamat Syari'atil Gharra. Okey, terus. Kemusyrikan dalam akidah. Jadi Syiah menganggap anak Rasulullah Fatimah aja. Hak ni saja yang dianggap sebagai ahlul bait. Sayyidina Ali, Fatimah, anak-anak yang Rasulullah yang lain bukan ahlul bait. Mereka menghakkan tentang ahlul bait dan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Kemusyrikan dalam akidah. Sekiranya seseorang itu mengalami kemusyrikan dalam perkara halus dalam ilmu tauhid, maka pada ketika itu hendaklah dia beriktikad dengan apa yang benar di sisi Allah, sehinggalah dia menemukan seorang yang berilmu lalu dia bertanya kepadanya. Tidak ada ruang baginya untuk melewatkan pertanyaan dan tidak diberikan kemaafan untuk tawakuf, berdiam diri, tidak mengambil satu sikap, dan dia menjadi kafir sekiranya dia terus menerus bertawakuf. Jadi sebahagian daripada pendirian Imam Abu Hanifah ini, idza ashkala 'alal insani syai'un, apabila muskil oleh atas seorang manusia, muskil atas seorang manusia min daqaiqi ilmi tauhid, dalam masalah kesenian perkara-perkara yang seni
Perkara-perkara yang halus di dalam akidah, dia tak tahu. Bila dia tak tahu, kena macam mana? Fa innahu yanbaghi lahu an ya'taqida fil hal ma huwa shawab. Dia kena berpegang dalam keadaan itu apa yang tepat indallahi taala, di sisi Allah. Jadi dia kena tengok Quran. Di dalam masalah perkara-perkara yang halus, yang seni di dalam bab akidah. Kerana bila dia timbul muskil, kesamaran, dia mesti tak boleh ragu. Dia kena tengok Al-Quran. Contohnya ayat-ayat mutasyabihat yang selalu kita bincangkan. Quran kata apa? Kalau dia pandai hadis, dia tengok pula hadis. Kalau dia tak tahu, dia tanya orang alim yang pakar tentang akidah, tentang ayat mutasyabihat. Jangan tanya ahlul kalam, taubat lahum, dia tak faham. Dia tanya orang yang pakar tentang akidah, yang memahami akidah Islam itu berdasarkan kepada Quran dan hadis. Kalau dia tanya ilmu kalam, memang jadi berbelit lah. Sebab yang ditanya pun tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Jadi dia kena tanya orang yang mahir di dalam masalah akidah. Okey, terus. Kata-kata Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahawa persoalan akidah adalah sangat penting. Ia dipelajari dengan tekun daripada guru yang dipercayai dan dimahir melalui kitab yang mukabar. Ini kerana perkara akidah tidak boleh diserahkan kepada akal fikiran. Dia tak boleh pakai logik. Sebab akidah ni dia kena ada dalil daripada Quran hadis. Dan tidak boleh diambil daripada guru yang tidak berada di atas akidah yang berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tengok jelas tak? Kalau guru tak berpegang pada Quran Sunnah, kita tanya, dia memang pening lah. Dia akan jadi menyeleweng, dia akan bagi maklumat yang salah. Cicak pun kata betul. Dia jadi rosak lah pemikiran kita, kefahaman kita. Sebab dia bukan ahli. Dia ahli ilmu kalam, dia bukan ahli ba'akidah. Sebab tu ada orang di Malaysia diisytiharkan pakar akidah, pakar tauhid. Padahal tak pakar. Kita tengok huraiannya banyak merapu, kita tengok huraiannya pakai logik, dia bukan pakai dalil dan fakta. Jadi ba'akidah ni dia terhenti daripada dalil Quran dan hadis. Okey, terus. Tidak boleh bertaklid tanpa mempelajari dalil dan asas-asas keedahnya. Sekiranya berlaku kesamaran dalam masalah akidah, maka hendaklah menyerahkan kepada Allah dan tidak harus kita berkata-kata kepadanya tanpa sebarang pengetahuan. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Okey, terus. Hendaklah mengucap hanya Allah yang lebih mengetahui. Dia hendaklah mengembalikan hal ini kepada kaedah tauhid, bahawa Allah bersifat dengan sifat yang agung dan segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan dan mustahil bagi Allah menyerupai mana-mana makhluk. Okey, terus. Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Wa khabarul mi'raji haqqun man raddahu fa huwa mubtadi'un dhalun. Hadis tentang Mi'raj itu benar, dan sesiapa yang menolaknya adalah ahli bid'ah yang sesat. Terus. Uraian. Mi'raj ialah Allah membawa Rasulnya naik ke langit tinggi ke tempat yang dikehendakinya. Setelah diperjalankan baginda Isra' dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, peristiwa ini berlaku dalam satu malam, dalam keadaan baginda terjaga dengan roh dan jasad sekali. Perkara ini disebutkan dengan jelas dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Pada malam itu juga Rasulullah SAW menerima kewajipan sembahyang fardu dan berlaku pengurangan daripada 50 kepada 5 kali sehari. Bagaimanapun, jika dicermati dalil tentang berlaku Mi'raj ini bukan sahaja sabit dalam hadis-hadis sahih, tapi jelas terdapat dalam surah Al-Najm. Suratul Najm. Suratul Najm. Ini bermakna mengingkari berlakunya peristiwa ini bererti mengingkari Al-Quran. Jadi di antara keyakinan, iktikad, keimanan yang perlu kita percaya, kita pegang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Isra' ini disebut di dalam Al-Quran, Mi'raj disebut di dalam hadis. Maknanya Isra' perjalanan di waktu malam, daripada Masjidul Haram sampai ke Masjidul Aqsa. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maknanya Nabi SAW bukan naik sendiri.
dia sendiri-sendiri naik ke langit, tak, diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa pula disebut sebagai Mi'raj. Isra', perjalanan di waktu malam. Daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ni daripada situ Masjidil Aqsa naik ke langit sampai langit yang ketujuh. Okey, terus. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. Lagi yang mempunyai kebijaksanaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan rupa asal. Jadi malaikat ni kalau dia boleh menjelma, menzahirkan jasad dia, maka nampak yang dalam bentuk yang asal. Maksud bentuk yang asal bukan penyerupaan. Macam pergi di Gua Hira, itu menyerupai makhluk yang lain, contohnya manusia dan sebagainya. Tetapi bentuk asal malaikat tu macam mana? Ada sayap dan sebagainya kan? Diperlihatkan dalam bentuk asal, tanpa jelmaan. Tanpa perumpamaan, tanpa jelmaan, penyerupaan kepada makhluk yang lain. Okey, terus. Sedang ia berada di arah yang tinggi di langit. Kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Lalu ia menjuntai sedikit demi sedikit, sehingga menjadilah jarak di antara dengan Nabi Muhammad sekadar 2 hujung usarah panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan kepada hamba-Nya Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang telah diwahyukannya. Hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal, sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak di syurga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha. Itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Maknanya Nabi tengok malaikat Jibril itu, dia tak pandang toleh kiri kanan. Dia tengok mata dia tu tengok tepat kepada sasaran. Maknanya dia nampak dalam keadaan jelas. Okey, terus. Tanda-tanda kiamat. Kemunculan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, terbit matahari di sebelah barat, turunnya Nabi Isa AS dari langit, dan tanda-tanda kiamat yang lain mengikut yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah benar. Kiamat itu benar, dan sebelum berlakunya kiamat dia ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda kiamat terbagi kepada 2, tanda-tanda yang kecil dan dah banyak berlaku, dan yang besar hampir kepada kiamat, dekat dengan kiamat baru berlakunya, baru wujudnya tanda-tanda yang besar. Okey, terus. Surah tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Imam Abu Hanifah ialah tanda-tanda yang besar dan hampirnya berlaku kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak berlaku sehingga muncul 10 tanda. Bumi menelan atau berlaku gempa di timur, di barat dan di semenanjung Arab. Keluar asap, Dajjal, binatang besar dari bumi, Ya'juj Ma'juj, terbit matahari dari tempat terbenamnya, keluar api dari hujung, Adan badal Yaman yang mengusir manusia. Kedatangan kiamat adalah begitu cepat sekali. Sebab itu dikhabarkan kepada kita tanda-tandanya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku.
tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan dia. Hari kiamat itu huru-haranya amat berat, menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berdasarkan kepada hakikat ini, sebagai seorang yang beriman adalah kita sentiasa bersedia untuk menghadapi saat-saat ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada segala fitnah akhir zaman, melainkan dengan keteguhan iman dan kesolehan amalan. Jadi ada 3 perkara yang dirahsiakan oleh Allah berlaku tarikhnya, iaitu kematian. Yang keduanya Lailatul Qadar. Yang ketiganya tarikh berlakunya kiamat. Supaya apa Allah Ta'ala rahsiakan 3 perkara ini? Supaya kita sentiasa bersedia sebelum berlakunya 3 perkara yang akan berlaku. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi tarikh, dia bagi berapa hari bulan, contohnya kiamat akan berlaku, kita duk rasa jauh lagi ni, mungkin 1000 tahun lagi, aku pun mati dulu ni, tak payah bersedia. Tarikh Lailatul Qadar bila? Malam 23 ke 21 ke? Kita puluh malam tu, malam lain tak payah datang. Nak mati pun sama juga. Jadi sebelum berlakunya Allah Ta'ala suruh buat persiapan awal, barulah sentiasa berada di dalam keadaan berhati-hati. Okey, terus Allah Ta'ala yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah juga yang memimpin sesiapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Kepada Allah juga kita berdoa memohon taufik dan hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus dengan istiqamah. Jadi Alhamdulillah selesai malam ni. Jadi boleh bagi sanad ni, bagi ijazah. Dah habis. Ada seorang tu duk kalut tanya bila nak habis. Sebab nak masuk kitab baru. Pun ni tak perlu ni ke? InsyaAllah kitab Akidah Salah kita mulai esok. Lepas asar, sebagaimana biasa lepas asar dan juga selepas tarawih. Jadi hak orang duk tanya tu kena hadir ya. Dia tak sabar nak tunggu kitab baru, dah bayar duit dah RM100 dia kata. Tak mula lagi, dia tak sabar nak mengaji. Kita tengok dia mari ke tak esok. Dan bulan puasa ni memang tak habis lah, tak sempat kita habis, walaupun sebulan 2 kali kita baca kan. Maknanya insya-Allah kita akan sambung selepas daripada raya puasa insya-Allah. Maknanya kuliah-kuliah hadis tu kita tangguh dulu buat sementara, kita perhabis kita Akidah Salaf. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.